آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 43. Muka surat 43, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 3, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 2. Yang kedua daripada perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Allah beri pilih kepada mereka itu. Allah beri pilih kepada mereka itu segala Rasul. Allah beri pilih sama ada menyampaikan ataupun tidak menyampaikan. Maka harus bagi mereka itu mereka itu Rasul menyampai kepada orang yang ia Rasul kehendak, dan harus tidak menyampai akan dia. Harus bagi Rasul tidak menyampai akan dia, akan wahyu kepada orang yang ia Rasul kehendak. Ini yang kedua daripada 3 perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul. Yang mana sifat yang ketiga, sifat tabligh, menyampai oleh Rasul akan sekalian perkara, akan sekalian wahyu. Tapi sekalian perkara, sekalian wahyu ni tidak mutlak. Mana sekalian perkara, sekalian wahyu ni yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk, sekalian ummah. Jadi tabligh sifat yang ketiga, menyampai oleh Rasul akan sekalian perkara ni wahyu. Rasul menyampaikan sekalian wahyu. Kalau berhenti setakat tu selesailah. Sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada ummah. Faham di sini maknanya perkara yang diwahyukan kepada Rasul ni ada yang disuruh menyampaikan kepada ummah, ada yang tidak disuruh menyampaikan kepada ummah. Sebab Rasul ni menyampai tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, menyampai akan wahyu yang disuruh mereka menyampaikan kepada ummah.
wahyu yang disuruh kepada mereka menyampai pada ummah. Mereka pun sampaikan. Itu sifat yang wajib pada akal bagi seorang rasul. Jadi maknanya ada jugalah wahyu yang tidak disuruhkan menyampai. Maka ulama membahagikan wahyu kepada rasul ni kepada 3 bahagian. 3 bahagian, 3 jenis wahyu. Ni ulama yang membahagikan. Yang mana yang pertama hak baca minggu lepasnya, wahyu ini hanyalah khususiah kepada rasul. Wahyu ni rasul tidak dibenarkan menyampai. Maka rasul yang amanah pastilah tidak melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Maka rasul pun tidak menyampaikan, mustahil rasul menyampaikan. Ada wahyu, ada perkara yang diwahyukan oleh Allah pada rasul ni khususiah untuk rasul. Sebab rasul ni adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling lebih sekali adalah para rasul, lebih daripada para malaikat laginya. Jadi rasul makhluk Allah yang paling lebih ni adalah perkara-perkara yang khususiah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul untuk rasul sahaja sebagai manusia pilihan. Sebagai manusia pilihan yang khas untuk rasul. Pada ni. Jadi hak wahyu yang pertama yang baca mengelupas ni, wahyu yang tertentu untuk rasul. Rasul tidak dibenarkan menyampaikan kepada ummah, maka rasul yang amanah sama sekali tidak akan melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasul tidak menyampaikan. Itu wahyu bahagian yang pertama. Ni nak masuk wahyu bahagian yang kedua. Allah beri pilih kepada mereka itu, kepada rasul, untuk menyampaikan kepada sesiapa yang rasul kehendak dan tidak menyampaikan kepada sesiapa yang rasul kehendak. Ni hak yang kedua. Hak yang ketiga itulah barulah pergi kepada wahyu yang di perkara yang diwahyukan kepada rasul, yang mana rasul diperintahkan menyampai kepada sekalian ummah. Maka hak inilah hak rasul siapa? Hak nombor 3. Hak nombor 3 nanti. Hak wahyu yang perkara yang diwahyukan kepada rasul dan rasul diperintahkan menyampaikan kepada ummah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, sampai oleh kamu akan wahyu yang diturunkan kepada kamu. Hak bahagian yang ketiga. Tapi hak kita nak ambil moleknya hak nombor 2 tu. Hak pertama, wahyu yang tertentu pada rasul. Rasul tidak dibenarkan menyampai. Hak tu bahagian rasul. Rasul tidak menyampaikan. Hak yang ketiga tu memang kita bicara hak sifat yang 3 ni. Rasul menyampaikan akan sekalian wahyu yang diperintahkan kepada mereka menyampaikan kepada ummah. Maka rasul menyampaikan. Itu sifat yang wajib pada rasul. Sifat wajib pada akal. Hak yang kedua ni. Sebab saya sudah sentuh sebelum ini. Sama juga dengan kita sebagai ummah rasul, yang mana diwajibkan kepada kita suruh makruf dan cegah mungkar. Kemudian bagi mereka-mereka yang dikurniakan, diamanahkan ilmu, diperintah supaya menyampaikan ilmu. Diperintah supaya menyampaikan ilmu. Jadi sebagaimana rasul yang dikurniakan wahyu oleh Allah, ada 3 bahagian wahyu yang tidak dibenarkan menyampai,
yang diberi pilih nak menyampaikan kepada sesiapa dan yang memang diperintahkan menyampai. Sama juga dengan ummah yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga. Ada ilmu ni, ilmu untuk pengetahuan kita, yang mana hak ni tak boleh nak sapa, hak ni boleh bawa pada fitnah. Contohnya, ada ilmu yang mana kita kena tengok-tengok, kena pilih-pilih, kena pilih tempat, pilih siapa yang kita nak sampaikan, siapa yang kita nak ajar. Ni hak bahagian kedua. Hak yang ketiga, yang memang kita diperintahkan menyampai, kita kena menyampailah, tidak boleh sembunyi ilmu. Tapi menyampai ilmu ni apabila dituntutlah, apabila dituntut. Orang yang berilmu tetapi tidak dipedulikan, mereka hanya beramal untuk diri mereka sendiri, melainkan apabila mereka melihat satu kesalahan yang ijma' ulama', maka wajib mereka cegah kesalahan. Satu perkara yang diperintah ijma' ulama' tidak dikerjakan, maka wajib mereka kena beritahu perkara ni perkara yang wajib ijma' ulama', kenapa kamu semua tidak kerjakan? Ni faham tak ni? Setakat tu saja. Bila orang yang berilmu, yang tidak ada orang yang nak belajar pun, hanya setakat tadilah, tengok benda mungkar yang ijma' ulama', wajib kena cegah, kena beritahu. Kalau perkara yang wajib ijma' ulama' tidak dikerjakan, maka wajib kena beritahu. Jadi perkara yang haram ijma' ulama' ni, hak nampaknya hak zahir lah, hak zahir. Kalau hak pegangan, hak salah ijma' ulama', hak tu tak boleh nak beritahu apa, pegangan masing-masing. Kalau hati itu bersifat dengan sifat riak, ujub, takabur, hasad, yang haram ijma' ulama' pun hati masing-masing. Nak tegahnya kok mana? Hak zahir lah. Orang berjudi, orang minum arak, hak ijma' ulama' tu. Kemudian hak kewajipan semayang, kewajipan puasa. Lepas tu kewajipan semayang dia pulaknya, syarat-syarat macam mana, tu kita tak nampak tu. Melainkan kita nampak dia basuh muka, tengah muka je dia basuh, belah-belah dahi pun tak kena, contoh. Tu kita berilmu, kita wajib kena beritahu. Allah, dia basuh tangan ni, dia sayang ke baju lengan panjang dia tu. Kalau sising banyak-banyak menyebabkan lengan baju dia berkedut, dia pun sising sikit-sikit je. Dia baju lengan panjang ni, dia sising sikit-sikit je, tak siapa pun ke siku, dia pun basuh tangan. Tu kita nampak tu. Tu wajib kita beritahu. Gini jarang ni. Ni jarang. Hak salah ijma' ulama' seumpama ni, walaupun hak zahir bab semayang pun, lepas tu hak lain hak salah tu gak masing-masing lah. Sama ada dia punya niat dia betul ke tak betul, mana kita nampak. Sama ada Fatihah tasyahud dia betul ke tak betul, mana kita dengar. Ada ni. Jadi kesalahan hak zahir pun kebanyakannya kita tak nampak, maka dia kita lah. Berilmu sekalipun dah orang tak minta. Ada ni. Tapi kalau kesalahan pegangan, memang masing-masing. Kesalahan hak syariat batinnya masing-masing. Pegangan sebenar masing-masing. Hati bersifat dengan sifat yang mahmudah yang diwajibkan masing-masing. Jadi nak suruh makruf, nak cegah muka, hanya sekadar-sekadar hak nampak je. Faham tak ni? Hak kebanyakannya adalah masing-masing. Ini kalau cerita bab orang yang dikurniakan ilmu, dia wajib menyampaikan hak mana. Faham tak ni? Bila diminta. Tapi nak ceritanya ilmu ni, ada ilmu yang kita kena pilih. Ni kita cerita hak nombor 2 ni. Hak kita cerita hak nombor 2,
hak perkara yang diwahyukan kepada Rasul terlebih dahulu. Kemudian saya akan pergi kepada macam mana hak kita ummah ni pula. Nak bila Allah kurniakan ilmu, nak menyampai tu kena pilih. Adapun kalau ilmu yang hanya bacaan sendiri, tu dia langgar je. Lagi tinggi ilmu daripada bacaan dia sendiri, lagi suka disampaikan. Sebab di situlah letaknya glamour seseorang, kemasyhuran seseorang. Kalau mengaji kalau mengajar setakat wujud kidang bakok, kalau mengajar setakat ai mutlaq, ai musta'ma, ai mutaghayyir, ai mutanajjis, musyammah, apa kebanyakan orang tak pelik-pelik pun. Kalau mengajar bab taubah, khauzuhu, tu biasa-biasa. Jadi ilmu hok gempok-gempok tu lah. Ni biasanya mari daripada orang yang ilmu tu sendiri tidak dapat daripada guru yang mursyid, ataupun memang dia tidak berguru, dia hanya membaca sendiri. Ni kita akan cerita molek lah hak bahagian yang menyampaikan ilmu, hak nombor 2 ni. Tapi kita cerita berkaitan dengan perkara yang diwahyukan kepada Rasul. Jadi hak bahagian yang menyampaikan, mengajar ni masa sekarang memang sangat-sangat dititik beratkan. Memang sangat-sangat dititik beratkan. Tapi kalau bagi guru yang sebenar, memang mereka jaga sangat-sangat. Ilmu manakah? Ilmu yang tinggi ni contohnya, nak sampai di tempat mana, kepada siapa. Itu guru yang sebenar. Tapi banyak sekali guru yang tak sebenar, kemungkinan dia belajar juga, tapi dengan guru yang tidak mursyid, tidak sebenar, ataupun memang dia tak belajar. Tetapi terkadang guru yang tidak sebenar ni, kadang-kadang kalau buat program tuan guru, termasuk tuan guru pondok, ada juga terselit di dalam tu sebagai seorang tuan guru pondok. Jadi sekarang ni nama tuan guru pondok ni agak mudah sedikit. Mudah menjadi seorang tuan guru pondok sekarang ni. Jadi hal ni pun kita kena cermat jugalah. Walaupun atas nama tuan guru pondok sekalipun, sekarang kena cermat molek. Kadang-kadang sesama tuan guru sendiri pun mengetahui kesalahan yang dibawa oleh seseorang yang masyarakat umum yang jahilnya menganggapkan sebagai tuan guru. Tuan guru yang sebenar mengetahui dia bukan tuan guru, yang diajar tu salah, tapi oleh kerana cara penyampaian dia pandai, cara penyampaian yang lembut, dan memang menjadi sangat masyhur glamour. Jadi tuan guru yang sebenar pun mengetahui kesalahan, tapi mereka ni kadang-kadang tidak terkehadapan untuk menjelaskan. Sebab apa? Sebab terkadang takut kepada ni gerombolan hak taksub hak jahil ni. Tambah pula tuan guru yang sebenar terkadang cakap khabar biasa sahaja. Ni kadang-kadang tuan guru yang betul-betul alim, apabila meninggal barulah digembar-gemburkan kealimannya. Belajar di Mekah dengan syekh guru yang masyhur, belajarnya puluh-puluh tahun. Bila tahunya? Selepas digembar-gemburkan, selepas tuan guru tu sendiri meninggal. Tapi pada masa hidup, adakah umum mengambil manfaat? Segelintir sahaja. Kenapa? Sebab penyampaian tuan guru tadi ni, walaupun mengaji di Masjidil Haram puluh-puluh tahun, tapi penyampaian suara pun suara yang tak kuat. Pandai suara yang tak suara orang tua kadang-kadang. Suara yang patu jenaka-jenaka tak ada. Lekong tak banyak. Ada ni. Straight dengan kitab. Fokus kepada kitab. Kadang-kadang setengah tuan guru ni muka pun tak akad.
Betul-betul je. Jadi masyarakat umum ni dia tak nilai dari sudut pengajian tu lama mana, dia akan nilai dari penyampaian. Jadi orang pun tak minat, kurang dia ambil manfaat. Yang orang minati ni orang yang pandai berbicara. Tapi bukan tugu yang sebenar. Jadi tugu yang sebenar ni meninggal barulah masing-masing ruginya kami baru nak rugi. Dan sampai kamu cari siapa? Kamu cari orang yang petoh. Gitu. Jadi tuan guru yang sebenar ni kadang-kadang dia mengetahui salah bawakan. Tapi oleh kerana pengaruhnya tak kuat, jadi tak boleh nak ke hadapan menjelaskan kebatilan yang dibawa tu. Akhirnya tertonjol ke hadapan, kalau ada program tuan guru, terselit juga yang bukan tuan guru yang sebenar. Terkata kena cermat sekarang ni. Hak ilmu yang mana, ilmu hak tinggi-tinggi lah. Nanti saya akan bicara nanti. Hak berkaitan dengan orang yang menyampaikan. Hak ni nak cerita ni, Rasul yang diberi pilih. Pada wahyu sama ada menyampai ataupun tidak menyampai. Hak bahagian yang kedua. Ada 3 bahagian. Bahagian pertama, wahyu yang khususiah untuk Rasul. Rasul tidak dibenarkan menyampai. Maka Rasul yang amanah pasti tidak melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Jadi yang kedua ni, Allah beri pilih kepada mereka itu Rasul. Maka harus bagi mereka itu menyampai kepada orang yang ia Rasul kehendak, dan harus tidak menyampaikan dia. Harus ini harus pada akal. Akal kita boleh terima. Ada contohnya sahabat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat yang lain tidak mengetahui pun. Maknanya akal boleh terima. Harus pada akal Rasul menyampaikan, harus pada akal Rasul tidak menyampaikan kepada setengah sahabat yang lain pula. Pada ni sebab Rasul diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sendiri pun kedudukan tak sama. Kedudukan sahabat sendiri tu tak sama. Ada sahabat yang terkanang pada kerja dakwah, pada membantu Nabi kerja dakwah. Ada yang sahabat ini sentiasa tunggu ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang ditugaskan membantu Nabi dalam menyampaikan, mereka tidak sentiasa bersama dengan Nabi. Terkadang mereka ditugaskan untuk menyampaikan. Tapi ada sahabat ni tak ada. Dia bukan tugas menyampaikan dakwah. Dia tugasnya tunggu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni tunggu sama dengan sahabat yang lain, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat ni ditugaskan untuk membantu Nabi dalam menyampaikan agama. Jadi ada ketika sahabat ni akan terpisah dengan Nabi SAW. Ada sahabat tak, dia tunggu Nabi bersabda sahaja. Rumah tangga pun tak ada. Duduk di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ahlus Suffah tu. Hak duduk di serambi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada rumah. Maka sebab itulah banyak hadis-hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, an Sayyidina an Sayyidina an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak. Innamal a'malu binniyat. Tu hadis riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis Jibril riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi sebanyak an Abi Hurairah tak ada. Hak banyaknya an Abi Hurairah. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah ni duduk di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Belajar dengan Nabi SAW. Keadaan ni. Jadi sahabat dengan sahabat ni sendiri pun tak sama kedudukan. Maka ada wahyu yang mana Nabi diberi pilih nak menyampaikan kepada sahabat mana, tidak menyampaikan kepada sahabat yang mana yang lain. Hak Nabi diberi pilih. Setengah mengatakan kena pada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, kena pada ilmu tasawuf yang dalam-dalam. Itu kata setengah ulama. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa jikalau aku menyampaikan kepada kamu semua perkara yang disampaikan kepada aku oleh Nabi SAW, nescaya kamu akan pancung tengkok aku kerana kamu kata aku ni sudah lari keluar daripada agama Islam. Ada perkara-perkara yang Nabi sampai kepada Abu Hurairah tidak sampaikan kepada sahabat kepada orang lain kemudian. Dan sebagaimana Nabi SAW, Abu Hurairah pun samalah. Dia boleh sampaikan hak perkara tadi ni kepada sesiapa yang Abu Hurairah kira padang untuk terima ilmu ni. Ni, pada ni. Dia pilih-pilih. Nabi pilih-pilih, orang kemudian pun kena pilih-pilih nak sampaikan kepada siapa, tidak disampaikan kepada siapa. Kita pergi hak kitab, hak ilmu hak bahagian ketiga dahulu. Ketiga, Allah suruh mereka itu menyampaikan akan perkara yang diwahyukan. Maka telah mereka itu menyampaikan akan perkara yang diwahyukan kepada makhluk, dan tidak mereka sembunyi dan susuk sekali-kali walau sedikit pun. Ni hak bahagian tabligh sifat yang ketiga ni. Rasul menyampaikan akan sekalian wahyu yang diperintah kepada Rasul menyampaikan kepada umat. Rasul tidak akan sembunyi, Rasul tidak akan susuk sekali-kali walaupun sedikit. Sembunyi, susuk. Kira bahasa Fotoni susuk, bahasa Terengganu pun susuk. Minggu lepas kan susu. Bahasa standard tak ada susuk ni. Hak adanya susuk nilai. Nilai jadi kurang. Susuk makna sembunyi, tak ada bahasa standard. Susuk ni bahasa Terengganu susuk lah. Main tun nusuk. Tak ada main tun nusuk. Budak-budak tu lah. Tutup mata, bilang siapa 10, dia pun cari. Main apa? Main tun nusuk, sembunyi-sembunyi. Jadi susuk ni sembunyilah. Maknanya mereka Rasul tidak akan sembunyi dan tidak akan susuk sekali-kali walaupun sedikit pun. Ini hak wahyu yang diperintah Rasul menyampaikan kepada umat. Kemudian hak yang kedua tu, hak Rasul diberi pilih nak menyampaikan kepada mana sahabat dan tidak disampaikan pada sahabat yang lain. Jadi samalah macam kita ni, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan cerita hak ilmu-ilmu hak zahir-zahir ni, bukan. Bahkan kalau ilmu hak zahir-zahir pun bukan hak tasawuf hak tinggi-tinggi, bukan tasawuf hak dalam-dalam. Ilmu hak zahir, ilmu hak fardu kifayah pun. Kalau guru tu guru yang sebenar, guru yang mursyid, dia nak letak ilmu fardu kifayah ni, nak letak di mana, tempat mana, kemudian nak ajar kepada siapa. Hak ni bukan cerita ilmu-ilmu hak halu-halu, hak dalam-dalam daripada ilmu tasawuf ni. Ini ilmu zahir. Kita nak mengajar ilmu tauhid hak tinggi-tinggi, kitab besar-besar. Kita nak mengajar fiqh hak bab-bab hak luas-luas, nak melengkapkan 4 robok ibadah, muamalah, munakahat, janayat ni. Nak letak di mana? Kita nak buka kelas tajuknya bab muamalah. Ni guru yang sebenar, guru mursyid, dia tahu nak letak.
Dibuat satu kuliah khususi. Kuliah khususi biasa kadang-kadang setengah tempat dibuat lepas isyak. Dibuat lepas asar. Kuliah khususi dia buat. Untuk mana ni? Untuk kadang-kadang kuliah tu kepada ustaz-ustaz dah, pengajar-pengajar dah, dan mereka yang belajar lama-lama. Tu tak apa tu. Ada ni. Tapi kuliah khususi. Dia bicara bab muamalah secara halus, bicara bab munakahat janat secara halus pada ni. Tapi dia adalah kelas khusus. Tak ada masalah tu. Tu fardu kifayah. Hak mari belajar ni orang hak boleh mengajar dah. Hak mari belajar ni walaupun tak boleh mengajar pun dia orang ngaji lama dah, fardu ain dibaris dah. Ada ni. Mana apa ni? Guru yang baik, guru yang mursyid. Dia letak tu kena tepat. Kalau kita nak mengajar untuk waktu-waktu umum, macam kita kuliah duha ni waktu umum, kemuncaknya kok kuliah maghrib waktu umum, tu kena letak fardu ain lah. Ni guru yang baik, guru yang mursyid. Apa makna mursyid? Yang bijak, yang pandai letak. Ilmu tu nak letak di mana? Tempat tu nak ajar ilmu mana? Bahkan kalau guru ni guru yang sebenar, guru yang mursyid, dia akan tanya dahulu dengan tempatan tu macam mana. Tempatan tu macam mana. Di tempat tu ilmu mana yang ada, ilmu mana yang tak ada fardu ain ni. Bukan mari saya nak mari ngajar fiqh je. Tapi tempat kami ni tauhid tak ada. Saya tak ambil tauhid, saya nak ngajar fiqh je. Ni bukan guru yang sebenar. Ada ni. Bukan guru yang sebenar. Saya fiqh pandai, tauhid tak pandai. Kalau awak pandai fiqh, kalau awak belajar ikut garisan ilmu yang sebenar, pasti awak belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ilmu pertama, ilmu fiqh ilmu yang kedua. Pada ni. Dia pandai fiqh, tauhid dia pandai lah. Kita nak belajar, nak belajar tauhid dulu. Dia dahulu pada masa mula-mula belajar, kalau dia belajar sungguh ni, dia akan belajar ilmu tauhid dahulu. Kalau dia pandai ilmu fiqh, ilmu tauhid pandai lah. Itu ilmu pertama. Ada ni. Maknanya dia kena tengok tempatan tu macam mana. Hak ni hak mursyid. Hak fardu ain dah ni, hak fardu ain ni. Waktu duha, waktu maghrib, hak fardu ain dah. Tapi kalau waktu kemuncak, saya terus pergi pada tajuk muamalah lah dia kata. Kenapa tajuk muamalah? Ibadah orang belajar sok mudah. Ibadah orang belajar sok mudah. Muamalah orang tak belajar lagi. Jadi saya nak buka fiqh, makna dia lopak. Dia dalam kitab-kitab fiqh ni ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Sekarang ni dia ambil kitab fiqh, dia lopak. Ibadah dia tinggal. Dia tu ambil bab muamalah dengan alasannya ibadah tempat orang belajar belah Kedah ibadah ni. Bab muamalah ni. Kita nak tekan bab muamalah ni. Tempat tu pun, yelah terimalah tempat tu. Dia tanya balik, dah betul ke di tempat tu bab ibadah belajar semudah? Inilah masalah dia kata ustaz. Kita bab semayang pun tak belajar lagi tempat kita ni, dia kata. Kita memang target nak sudah ajar bab semayang. Tempat dia tu tauhid ada dah, bab semayang tak ada. Memang kita target nak sahaja bab semayang. Ibadah pun semayang, zakat haji tu kemudian tak apa. Tiba-tiba yang mari tu tak apalah, ibadat belajar belah Kedah. Saya nak fokus pada bab muamalah. Pada waktu maghrib, waktu kemuncak. Macam mana seumpama itu? Tapi tempat tu terima juga. Patut tempat tu kena tegah. Kalau ustaz tak mengajar bab ibadat, tak apalah, kami cari orang lain lah. Patut gitulah. Tapi tempat tu akhirnya ikut. Bila tanya balik, dah sekarang ni bab semayang ada tak tempat tu belajar? Tak ada lagi, dia kata. Memang kita nak saja bab semayang, tapi ustaz tu kata orang belajar belah Kedah bab ibadat ni, orang pandai ada bab ibadah ni, bab muamalah ni orang tak pandai. Ada ni. Ni
Ni bukan guru yang mursyid dia panggil. Hak tu kira ilmu hak zahir tu. Bukan cerita pada ilmu tasawuf hak tinggi-tinggi hak dalam-dalam. Hak tu pun nak letak. Kalau kita kata fardu ain lah. Fardu ain lah. Kita nak ajar fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf ada kedak tempat tu. Dia begini. Orang mengajar ni, kalau dia mengajar tempat dia sendiri, terpulang pada dia lah dia nak atur. Dia atur fardu ain tauhid masa ni, fardu ain fiqh masa ni, fardu ain tasawuf masa ni. Dia hanya mengajar di tempat dia sahaja. Maka orang yang marilah pula yang atur pula. Dia nak mari waktu mana? Tak ada masalah debat dia mengajar tempat dia. Sepenuh masa di tempat satu tempat sahaja. Ada ni. Tapi bila orang ni mengajar pergi tempat orang hanya sekali seminggu, lain cara dia. Dia kena ikut tempat tu sendiri. Dia kena ikut tempat tu. Sepatutnya pihak tempat itulah yang mengatur. Sepatutnya gitulah. Masjid, surau, dia ada pengurusi, dia ada ahli tangkuasa. Faham tak ni? Mereka yang sepatut atur. Sebab ada yang tangkuasa ni ramai ni. Ahli yang tangkuasa masjid, ahli yang tangkuasa surau, bukan ahli yang tangkuasa kelab sukan, bukan ni. Ahli yang tangkuasa masjid surau, mesti mereka ni berpengetahuan agama. Tak semua pun, ada sebahagian yang boleh. Kita nak buat kelas ni, kita kena ambil mata pelajaran ni tauhid, fiqh, tasawuf sepatutnya. Tapi terkadang ada yang tak kuasa keseluruhan ni. Abang apa ni? Tak tahu nak aturnya. Janji nak ada kuliah supaya masjid dia tu bunyi di speaker. Memang saya biasa dengar orang cakap seumpama tu. Pihak masjid surau yang bercakap seumpama tu. Dah pihak masjid surau nak ngaji kita apa? Ustaz tu atau ustaz? Kita serah kepada ustaz. Yang kita nak masjid surau kita ni bunyi sama. Tidak malu ke orang, dia kata. Masjid lain bunyi belaka. Masjid kita tak bunyi tiap-tiap malam. Surau lain bunyi belaka. Surau kita tak bunyi tiap-tiap malam. Komang lah tempat kita ni. Tak mana, tak aktif lah dia panggil. Ini nak bunyi. Lepas tu dah nak ngaji kita apa ni? Terserah pada ustaz. Dia gitu. Ini bukan saya dengar sekali ni. Sebab biasa-biasa saya bila diminta mengajar, saya akan tanya nak ngaji kita apa. Saya biasa dengar jawapan ni. Serah pada ustaz, kita hanya nak orang ada orang mengajar je. Yelah, nak mengajar kita apa? Tak apalah. Tak pandai sebut nama kitab pun tak apalah. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran tauhid ke? Mata pelajaran fiqh ke? Mata pelajaran tasawuf ke? Nama kitab tak tahu tak apa. Ni dah. Terpulang. Ada ni. Bila tanya balik barulah tak ada belaka. Kena ambil tauhid dah. Nak ambil tauhid pula tak boleh ambil tauhid khusus. Tauhid hak fardu kifayah. Kena ambil tauhid hak rekah-rekah. Yang mana kita hanya bicara untuk fardu ain sahaja. Biar dalam kitab tu ada fiqh juga. Tak pasal kena atur gitu sebab kadang-kadang tauhid tak ada, fiqh tak ada, tasawuf tak ada. Yang mana kadang-kadang tempat yang saya pergi tu tempat yang sudah hidup, tempat yang sudah aktif. Bukan saya pergi, ustaz tolong apa hidup tempat kami. Dah. Ada tempat yang sudah aktif, tempat yang sudah hidup, tapi tak ada. Pada tauhid, fiqh, tasawuf tak ada. Banyaknya tazkirah umum saja, mengikut tajuk yang dikehendaki oleh penceramah. Itu je. Kalau baca buku pula, buku-buku begitu saja. Tidak cari khusus tauhid sifat 20, cari khusus bab taharah, bab semayang, bab berjemaah, tak ada. Cari khusus bicara bab sifat kecelaan, sifat kepujian macam kitab Panau Bagi Hati. Sekarang ni alhamdulillah lah, banyak dah orang baca kitab Panau Bagi Hati. Kalau dulu orang tak heran. Kitab Panau Bagi Hati orang tak heran kalau dulu. Jadi orang mengajar ni pula ni memang fardu ain. Tapi fardu ain ni ada 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Nak kena atur mana? Ini hak zahir ni, bukan ilmu hak dalam-dalam, hak tinggi-tinggi tasawuf ni bukan ni. Hak zahir. Nak menyampaikan. Sebab orang yang menyampaikan ilmu ni sekalian daripada tanggungjawab, bukan kerjaya hidup.
Bukan menjadi sumber pendapatan, tapi tanggungjawab. Bila diamanahkan ilmu oleh Allah, maka ada tanggungjawab. Kalaulah kita tidak berkemampuan, kita tak boleh nak mengajar sebab kita tidak ada kemampuan. Tapi mengajar juga, jadikan sebagai sumber pendapatan, sumber kehidupan. Itu punah. Punah. Macam mana dia mengajar? Tak mengaji pun. Mengajar boleh sumber pendapatan. Pandai berbicara, laku juga. Tak belajar pun, kitab kosong pun tak ada masalah. Orang sekarang ni tak ada perlu pada kitab. Orang sekarang ni perlu kepada penyampaian. Perlu pada kepetahan. Sebab tak dia alim macam Datuk Guru pun ngaji Mekah 20 tahun lebih pun, lepas mati barulah, oh ni orang alim, Tok Guru ni alim. Oh baru bunyi lepas dia mati. Kurang dia ambil manfaat. Kenapa? Kerana tuan guru ni dia mengajar pun suara dia rendah sahaja, tak ada jenaka-jenaka. Mana straight kepada point, orang tak suka, mengantuk. Saya mengaji, alhamdulillah lah, ramai Tok Guru. Tapi kalau kita mengaji nak ke halwa telinga, mengaji Tok Guru ni, telinga ni bergerak Sebab apa? Butir tak butir suara. Lalu je lori ke bah ke, hilang. Lalu lori ke bah ke, hilang. Telinga ni duk mana? Duk tarik ni. Bukan tak pakai speaker. Saya mengaji tu zaman pakai speaker dah. Lepas tu ada dah hok lekok-lekok ogah. Tak ada. Serik je. Jadi kalau kita nak halwa telinga, kita tak ngaji. Tapi kenapa kita mengaji belajar? Alimnya Tok Guru. Tapi kalau Tok Guru yang seumpama ni, kita masuk dalam masyarakat, ni Tok Guru pondok tak apalah. Kita masuk dalam masyarakat, tengok aku tengok mu. Apa benda Tok Guru ni mengajar? Allah kata alim mengajar gitu. Sebab apa? Orang kita ni alim dengan kepetahan. Kita alim sebab dia ngaji 20 tahun, 30 tahun. Mereka dah alim kerana kepetahan walaupun tak mengaji. Ni hak penilaian masyarakat umum. Yalah kadang-kadang adalah baba-baba daripada foto ni, dia nak minta derma, kata seelok nak minta derma, tuan guru marilah buat satu kuliah tazkirah. Tu kata saya dak pandai. Tambuh lalu dah. Yalah nak kutip derma ni kalau nak mari Malaysia buat satu kuliah. Lepas tu tazkirah dahulu, tak pandai tu kata. Dah duk mengajar pondok tu, dia mengajar kitab, dia tak ada ceramah gitu. Jadi payah sikitlah kata. Boleh nak tolong kutip derma, tapi kalau tidak dikenali, nak dikenali tu kata kena buat satu program. Tuan guru baba kita buat iklan molek, lepas tu buat ceramah. Jadi setengah tengah dia serendah lah dah. Sebab apa? Dia tak pandai. Tak pandai apa ni? Tak pandai ni dengan masyarakat ni. Hak dipandainya kitab, ilmu yang betul-betul mahir kepada pelajar pondok. Tapi kalau betul kalau kita bawa dalam masyarakat, dah orang mari tu kata alim gitu je. Ada ni. Jadi orang mengajar ni bila dikurniakan ilmu tu satu amanah. Orang mengajar ni dia nak ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia ambil manfaat. Kan 3 perkara kan, bila mati anak Adam in qata'a amaluh, terputus amal illa min salas, melainkan daripada 3 perkara. Yang pertama ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang ambil manfaat. Bila orang belajar ni ambil manfaat, yang mengajar ni akan dapat pahala yang berpanjangan. Ilmu yang diambil manfaat, ilmu fiqh. Dengan ilmu fiqh ni manfaatnya apa? Berpegang dengan akidah yang sebenar. Ilmu fiqh manfaatnya apa? Semayang, puasa betul. Ilmu tasawuf manfaatnya apa? Hatinya bersifat dengan sifat yang baik, tidak bersifat dengan sifat yang keji. Itu manfaat dia. Ada ni. Tetapi kalau kata ilmu fiqh, manfaat dianya semayang, puasa betul, ikut syarat dia, ikut rukun, ikut syarat bagi rukun.
Sah sembahyang puasa dia, bermanfaat. Tapi kalau akidah dia salah, bermanfaat dok pekoh dia comel. Kalau akidah dia salah, pekoh dia comel, sembahyang dia dari segi hukum pekohnya sah, tapi akidah salah, bermanfaat dok hak ibadat sah tu. Tidak bermanfaat. Ada ni. Bicara bab ikhlas, manfaat daripada ilmu tasawuf, keikhlasan. Ikhlas dah dirinya semayang. Tapi semayang pekoh betul ke tak? Pekoh tak betul, semayang pun tak sah. Bermanfaat tak ikhlas tu? Tidak bermanfaat ikhlas. Semayang tak sah pun hati ikhlas, bermanfaat. Ada. Ada ni. Maknanya kena ikut tu. Orang yang mengajar nak dapat manfaat dia kena jaga ni. Betul. Ilmu pekoh ni semayang puasa betul, sah. Tapi main puasa betul sah ni, nak sah ibadah semayang puasa ni syaratnya iman, akidah. Ada ni. Iman akidah tu. Jadi nak dapat mana dia kena jaga. Dia ajar ilmu akidah. Akidah dia betul. Pegangan yang sebenar sebesar-besar kewajipan. Pegangan yang sebenar sebesar-besar pahala. Ada ni. Tiba-tiba dia tidak sembahyang. Ni buat contoh ni, bukan kata pegangan sebenar tak apa dak sembahyang jangan salah jadi murjiah pula, tu bukan ahli sunnah. Murjiah ni akidah betul, iman betul, tak semayang tak apa, berjudi minarak tak apa, clear dah. Sebab apa? Iman dia dah. Oh, punarana. Ni buat murjiah. Dah tak? Janji iman je, iman je. Janji iman je. Mana kalau buat dosa-dosa pun, tak ada. Malaikat tak catat. Sebab iman akan jadi benteng, dia kata. Oh, tu murjiah, bukan ahli sunnah. Cuba kita nak cerita ni, besarnya akidah, kewajipan yang paling besar. Kita kata semayang kewajipan yang paling besar hak zahir. Tapi kewajipan yang paling besar tauhid, iman, akidah tu paling besar. Pahala yang paling besar semayang, hak tu hak zahir. Hak paling besar pahala iman, akidah tu paling besar. Jadi dia belajar ilmu akidah, manfaatnya berakidah dengan akidah yang sebenar. Dia tak semayang contohnya. Itu kesalahan yang lain. Maklumlah tak semayang ni memang dosa yang besar. Tapi adakah akidah sebenar tu tidak berpahala, tidak bermanfaat? Bermanfaat. Jadi orang mengajar tetap dapat ilmu yuntafa'u bih. Tapi bukan kata tauhid saja dengan jangan salah faham. Jadi murjiah pula nanti, bukan ahli sunnah wal jamaah. Akidah dia comel, semayang dia comel, tasawuf dia tak mengaji, akhirnya semayang dia tak ikhlas, terbatal pahala. Tapi semayang dia sudah tertunai dak kewajipan pekoh, sudah tertunai, bermanfaat pekoh dia ni. Tapi oleh kerana tidak ada keikhlasan riak, terbatal pahala ibadah yang dilakukan. Tapi sembahyang dia tu bermanfaat ke tak? Bermanfaat sebab sudah menunaikan kewajipan, tertunai dah kewajipan, tak wajib kena qada dah. Tapi pahalanya terbatal kerana riak. Tapi nak cerita sembahyang tu ada manfaat ke tak? Ada. Sebab akidah dia betul, sembahyang dia betul dengan ilmu fiqh. Jadi orang nak mengajar ni kena susunlah tauhid, fiqh, tasawuf, barulah manfaat yang lengkap. Ni kira hak bab ilmu hak zahir, ilmu hak fardu ain. Adapun yang saya nak sentuh hak berkaitan dengan ilmu ni, nak letak, nak kena jaga ni, hak ilmu hak dalam-dalam daripada ilmu tasawuf. Kitab-kitab haqiqah, kitab hikam, kitab adurun nafi, apa semua tu. Kitab-kitab al-manhalus safi, tu kitab-kitab haqiqah pula, kitab tanwirul qulub. Hak tu kena jaga molek. Letak tu kena letak tepat molek. Sebab tu kalau pondok-pondok mengajar kitab-kitab tinggi-tinggi ni kepada ustaz-ustaz, kepada orang ngaji lama-lama. Ada ni. Ni hak guru yang mursyid.
Tapi kalau pergi mengajar kita tasawuf haqiqah di tempat yang fardhu ain tauhid pun tak ada, fardhu ain fiqh pun tak ada, fardhu ain tasawuf pun tak ada. Bukan kata dia tak pandai nak letak kitab hak tasawuf tinggi ni, dia pun ilmu tasawuf tinggi tak ada di dia. Kalau dia belajar bukan daripada guru yang sebenar, ataupun dia memang dia membaca sendiri. Kalau orang belajar daripada guru yang sebenar, dia akan tahulah nak letak mana ilmu tasawuf tinggi-tinggi ni. Tapi kalau dibaca kitab-kitab Hikam, Ad-Durrun Nafis contohnya, tak kena tepat, maknanya dia tidak dapat ilmu hakikah daripada guru yang sebenar. Itu je. Ini kena jagalah. Dia masalah nak letak tu kena letak tempat molek. Tapi kalau yang mengajar tu yang membaca sendiri, hak tu boleh bawa pada punah pegangan dia, punah syariat agama. Akhirnya habis syirik. Terlucu imam, terbang imam belaka orang ni, cabut imam belaka orang ni. Aku, ni aku, terbang imam, cabut imam. Tak ada akunya Allah Ta'ala belaka. Selagi ada aku, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah aku kan? Aku buat, aku bergiang. Syirik tak ada Tuhan. Walaha hakikinya mana? La haula wala quwata illa billah. Itu maqam haula, la haula wala, itu maqam hakiki. Kita duduk maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Ni kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Apa tak ada akunya? Dan ini bawa pada dia sendiri bukan ahli dalam bidang hakikah. Dia hanya membaca sendiri ataupun dia ambil dari guru yang tidak mursyid, guru yang salah. Ini hak banyak dalam masyarakat. Hak ni kadang-kadang dia angkat sebagai tuan guru. Oleh ni orang umum yang jahil yang hanya melihat kepada cara penyampaian, naik jadi tuan guru, akhirnya program tuan guru pondok selit juga. Punah nama tuan guru pondok. Tapi tuan guru pondok ni menyedari ke tak kesalahan dia? Tahu. Tapi kenapa berdiam diri? Tak mampu. Sebab apa? Sebab tidak ada pengaruh. Ini punah ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhir zaman ni. Mengakunya ahli sunnah wal jamaah lah, tapi ahli sunnah jamaah ke tidak? Macam mana? Ini benda yang agak masyhur. YouTube rakaman ada belaka, TV radio pun ada belaka. Bawakan yang seumpama penting. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ni, di awal tu bicara bab ilmu 7 bab, 7 tajuk bicara bab ilmu. Habis bicara bab ilmu masuk bab akidah 4 bab. Habis bicara akidah pergi kepada bicara rahsia asrar taharah. Bicara bab adab qada hajah, adab berwudu. Ni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian boleh bicara bab tasawuf. Tapi bicara bab akidah 4 bab. Sama macam Hidayatul Salikin kita. Tapi tajuk ilmu 7 bab. Tajuk ilmu 7 bab. Didatangkan adab orang mengajar, adab orang belajar, ilmu yang dipuji pada syarak, ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. Imam Ghazali datangkan 3 ilmu yang dicela pada syarak. Yang pertama, kita maklum ilmu sihir. Yang kedua, kita maklum ilmu nujum. Tu kita maklumlah. Itu ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang ketiga, ilmu yang mana pada anggapan umum ianya adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu tu tidak bermanfaat, bahkan mazmumun fi haqqih, mana dicela pada diri dia. Ilmu tu sebenar. Ilmu bukan ilmu yang salah. Sihir nujum ni memang salah awal-awal dah. Ini ilmu yang sebenar tapi tercela fi haqqih pada hak dia. Mana? Ni saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata'allumi daqiqil ilmi
qabla jaliliha wa khafiha qabla jaliha. Dia belajar ilmu yang halu-halu sebelum dia belajar ilmu yang kasar-kasar. Dia belajar ilmu yang sembunyi-sembunyi sebelum dia belajar ilmu yang terang-terang. Contohnya membicarakan asrar ketuhanan, rahsia ketuhanan, bicara ba'ahwal maqama awliya ilah. Ni tasawuf hakikat tu lah. Tapi ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf belajar ke tak? Tak. Itu mazmum fi haqi, tercela pada hak dia. Ilmu tu betul, ilmu tu sebenar, di pondok ada mengajar, tapi tercela pada dia sebab dia belajar ilmu tu sebenarnya belajar ilmu asas-asas yang akhir sekalinya bawa kepada orang tadi ni beranggapan dianya sudah maqam tinggi. Bila sebut kata belajar sifat 20, belajar bab taharah, ilmu rendah bila nak sampai ke Tuhan. Faham tak ni? Ni kadang-kadang di mana tempat ada, kalau belajar ajar, dia orang mengajar ni, bila mari orang mengajar, adalah orang yang tukang dengar. Lepas tu adalah hok baik-baik. Macam mana? Boleh tak? Hok kita panggil semalam. Jemputan. Boleh tak? Toho. Dah sampai ke Tuhan. Ada ni. Tunggu saya mengajar. Cerita hakikat lah. Dia tak belajar fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, tapi ustaz mari dicek. Ni level ni. Akhirnya dia merendah-rendahkan ilmu syariat agama Allah fardhu ain. Pada ni. Dia tak belajar satu hal dah. Dia jahil itu satu hal dosa yang amat besar. Dia merendah-rendahkan, dia meremeh-remehkan. Inilah manusia yang paling tidak beradab. Jangan. Sampai peringkat hak tu hanya bersuara di belakang. Orang mengajar tu di tepi-tepi tu ada tukang beri markah tukang beri markah. Kadang-kadang ditanya soalan. Tanya soalan. Isu orang tanya soalan, tengok. Kalau soalan ni boleh jawab, ni memang hebat. Dia tanya soalan bukan soalan fardu ain, soalan tinggi-tinggi lah. Saya pernah kena dia tanya. Masa tu moga tak ada pengalaman. Ceritalah. Dia tanya tu agak berbentuk hakikat sedikit. Saya jawab lah. Dia kata bagus ustaz ni. Ustaz ni tak boleh jawab, dia kata. Dia nak kau tu barulah terperasan. Maknanya dia nak teh. Jadi kita jawab tu pun jadi macam tak kena tepat. Masa tu mula-mula dululah, lama dah ni. Tak kena tepat. Sebab soalan tu tak sesuai sebenarnya. Tak sesuai. Tapi oleh kerana dia tanya, tu pun jawab. Dia terkadang seorang cikgu ni dia tanya soalan tinggi, wallahu alam lah, saya tak berapa mahir dalam ilmu ni. Cikgu jawab. Walhal dia bukan tak mahir, dia tak boleh jawab di tempat tu. Sebab apa? Tak kena tepat. Ada cikgu dia kata dia tak tahu, wallahu alam. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa rumah dia, kita tanya hak pelik-pelik, wallahu alam, tak jawab. Orang ni hak tak faham, cikgu tu dah alim, dia tak jawab pun kita tanya. Tunggu tengok dah kamu mari tu macam mana, tak akan jawab. Ada tugu yang wallahu alam, ada tugu yang nasihat. Kita ni kena belajar hak ni tak puas hati lah. Sebab apa? Dia mari nak tanya hakikat. Mari nak tanya hakikat. Lepas satu pernah ada seorang tuan guru kena soalan tu. Satu rapat dengan maghrib. Tuan guru tu maghrib tak ada jemputan. Punyalah dia desok. Ni orang kurang adab dia panggil. Tapi dia kira makam tinggi lah dia. Akhirnya dipandang rendah pada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa. Sebab peringkat orang mengajar. Dia semain sunat tepi, lepas tu dia berzikir pula tepi. Main sunat beberapa rakaat semain sunat awabing lah. Habis main sunat awabing tu, pegang sebeh berzikir pula. Lepas tu orang tanya balik ustaz yang mengajar tu, awak mengajar apa sebenarnya ni? Kau awak ceramah cerita isu semasa. Saya mengajar sifat 20, dia kata. Allah tergamuk kawan tu. Ustaz tu mengajar sifat 20. Ada ni. Maknanya biasa orang yang seumpama ni, dia salah pengajian.
Hak berat laginya disalah pengajian dengan guru yang ajar salah. Tu habis. Tu ajar salah. Terkadang bagus dah tuan guru tu. Dia ada tauhid fardhu ain, dia ada fiqh fardhu ain, dia ada tasawuf fardhu ain. Tapi tauhid fardhu ain pun dia tidak mursyid, dia tak berguru molek-molek. Dia mengajar kitab hikam, dicampur dengan tauhid fardhu ain. I'tiqadi dicampur dengan syuhudi. Ni saya biasa sebut. Ini punah. Pandai ni. Ini punah. Dia kalau guru mursyid sungguh. Ya. Contohnya almarhum Tuan Guru Pok Sumit Gunung. Selepas maghrib baca kitab Faridatul Faraid. Lepas isyak baca kitab hikam ke Adurun Napih ke kitab Haqiqah. Lepas maghrib ramai orang. Lepas isyak kadang-kadang orang kampung ni dia balik. Sebab apa? Tu kitab tinggi. Tapi Tuan Guru baru lepas isyak. Tapi nak ceritanya masa mengajar Faridatul Faraid tidak sentuh pun bab syuhud. Bab maqam tak sentuh. Hanya sentuh bab pegangan. Lepas isyak baru cerita bab syuhud, bab zauk, bab wujdan. Baru cerita bab hak basirah. Masa cerita kita hikam. Tapi masa maghrib dengan isyak sahaja. Masa maghrib baca kitab Faridatul Faraid tak sentuh bab syuhud, hanya sentuh bab pegangan semata-mata. Hak makrifah amah semata-mata. Lepas isyak baca kitab hikam, cerita makrifah aulia, cerita secara ilmu. Pada ni. Ini guru yang mursyid. Tu kata kita nak cermat molek lah. Nak letak ilmu satu orang mengajar, kita orang belajar sendiri kena bertanggungjawab atas diri kita. Tempat tu memang dia bertanggungjawab untuk atur kuliah. Kemudian orang mengajar letak pada ain hak mana apa semua, nak ajar hak ilmu tinggi tempat yang macam mana, tapi ilmu tasawuf tinggi-tinggi ni hak guru yang mursyid yang belajar betul benar. Hak belajar betul benar. Bukan hanya membaca sendiri, pegangan pun tak selesai, akhir dia pun campur aduk antara pegangan dengan syuhud. Selagi tidak merasai kewujudan Allah, selagi tidak merasai tadbir Allah, selagi tidak merasai pilihan Allah dan af'al Allah, masih lagi mensyirikkan Allah, tidak ada tauhid, tidak ada makrifah, sampai puasa tahun tak terima, habislah cerita seumpama tu. Dan siapa yang hanya merasai kewujudan Allah, maqam aulia, ni maqam musyahadah, maqam syuhud, itu cerita kurniaan dalam kitab hikam dan kitab Adurun Napih. Itu bicara lain. Kita hanya bicara berpegang di akidah, kesemuanya adalah pilihan Allah. Berpegang di akidah, kesemuanya adalah af'alullah, pegangan. Tapi hati lalai. Itu orang awam, tak ada salah apa pun. Yang ada di hati hanyalah pilihan kita, tadbir kita, perbuatan kita. Tapi kita ahli sunnah jemaah, bukan setakat di hati kita hanya pilihan dan perbuatan kita. Bukan wajib kita isbatkan di akidah, wajib kita letakkan di akidah. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan, tetap pilihan dan af'alullah, qada dan qada Allah sekaliannya. Pada ni. Hak bagi orang mengajar tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang kita orang nak belajar kena letak molek. Fardu ain lah. Tahu kita tauhid tak tauhid lah, tapi kena cermat pula. Kami ni ustaz nak supaya baca kitab tauhid, dia pun bacalah kitab tauhid Faridatul Faraid. Baca sebaca-bacanya. Baca sungguh-sungguh. Hurah dak apa dak, kena-kena tak mengaji pun. Tapi dia sanggup terima. Dah kita minta Faridatul Faraid, dia mengajar. Dah dia belajar ke dak? Dak. Oh siap pula situnya. Mana pihak tempat tu pandai dah. Nak kitab tauhid mula-mula, tak pandai pilih guru pula situnya. Yang ni akhir zaman. Kena atur molek. Nak ngaji tauhid, ngaji fiqh, tasawuf ni kena atur molek. Ilmu tasawuf haqiqah, ilmu tinggi-tinggi dalam-dalam tu, tu tak apalah, ada rezeki kita belajar, tak ada rezeki, tu bukan ilmu fardu ain.
Saya mengaji dahulu dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Makkah Baru. Baca kitab hikam dulu Nafi. Orang hok belajar tu orang pondok lama-lama. Bukan orang kampung biasa-biasa. Orang kampung tak mari pun suratunya. Sebab apa? Tak boleh nak turut. Lepas tu orang kampung ngaji ke apa? Ngaji cepat 20 orang kampung. Ngaji bab semayang. Orang duk ngaji tinggi-tinggi, orang ramai-ramai mari hok kumung surah ni. Orang kampung tak pergi sebab apa? Dia kata untuk orang pondok, dia kata. Bukan untuk kita. Ni orang kampung hok pandai. Dah pergi abang dengar, perhati dengar. Tinggi sangat tu. Tak capai. Tapi hok mari tu siapa? Orang hok berkelayakan. Tu pun tunggu peringat sokmo. Tu peringat sokmo. Takut dalam ramai-ramai tu ada mari orang baru. Tunggu peringat sokmo dalam bab ilmu-ilmu hakikah ni. Padahal ni guru yang sebenar. Ni guru yang sebenar. Sekarang ni payah nak cari di tempat kita. Baca tu bacalah. Bah kitab hikam, kitab hikam. Tapi huraiannya ke mana? Akhirnya dicampur dengan pegangan campur dengan hakikat syuhud. Punah kan? Mana ni? Kata kena berada cermat molek dalam bab ni. Mana bahagian kita ngaji fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf pun kena cari guru yang belajar. Bukan hanya membaca sendiri yang jadikan mengajar sebagai sumber kehidupan, sumber pendapatan yang tidak berkelayakan pun untuk mengajar. Lepas tu macam mana ni pula pihak berkuasa yang bagi tauliah. Pihak berkuasa lah kena buat ujian molek. Bila temuduga pihak berkuasa ni pihak berkuasa agak teliti pertikar pula payah nak dapat tauliah. Soal macam-macam dah. Kena soal macam-macam kamu nak mengajar orang. Kena soal macam-macam lah. Sebab kamu nak mengajar orang. Payah pula nak lulus tauliah. Tapi kadang-kadang orang ajar salah, boleh tauliah molek-molek pula. Ada pula seumpama tu. Dia termeluga macam mana? Wallahu a'lam. Tu jelah. Wallahu, cara mana dia termeluga? Tapi kalau ikut hak saya lah, hak ditemuduga saya tu tak jadi. Kalau ditemuduga seumpama tu, kalau hak ditemuduga saya lah. So baca kitab Minhajul Abidin hak Jawi. Saya baca. Mula-mula suruh baca Quran. Panjang pula bicara bar Quran. Macam nak dia tu imam lah. Kata tak suruh baca Quran, suruh baca Fatihah. Suruh baca Fatihah. Tu imam. Suruh baca Quran. Lepas tu kita Arab banyak atas meja. Satu habuk tak suruh baca. Suruh baca kitab Minhajul Abidin hak Jawi, hak saya baca di Masjid Putih. Saya baca. Dah apa-apa dah hurah, baca saja je. Kita pun lemah semangat dah. So baca hak Jawi tu, terbaca je lah. Mana macam tak belaga. Jadi itu nak temuduga. Tanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana. Pada ni. Tu wallahu alam lah. Tapi penemuduga yang diamanahkan oleh pihak berkuasa tu besarlah tanggungjawab. Kalau kelulusan tauliah kepada mengajar yang salah, kadang-kadang mengajar yang salah tu tauliahnya satu negeri. Saya tauliah satu daerah je. Ni pun salah dah sini ni. Ini bukan daerah Kuala Terengganu. Saya tauliah Kuala Terengganu je. Ni Marang sini ni. Lakar daerah dah ni. Kalau mari Samang dah Samang dah. Wallahu a'lam lah. Memang saya beritahu terang, saya hanya tauliah daerah Kuala Terengganu. Bukan satu negeri. Orang yang mengajar salah terang-terang, tauliah satu negeri. Tu wallahu a'lam. Dia tak boleh setuh marah dia orang kan. Gitu je. Tapi sepatutnya dalam bab mengajar ni berkuasalah kena amati. Tak apalah tauliah tu, kemudian kena cek, kena sentiasa cek sebab mereka ada kuasa untuk menarik tauliah bila-bila masa. Pada ni. Walaupun mereka bagi tauliah tapi mereka boleh sentiasa buat penyelidikan. Kena cek. Sekarang ni nak buat penyelidikan tak payah datang ke mana-mana masjid surau, hantar mata-mata tak payah. Sebab apa? Kebanyakan kuliah adalah live FB. Kita boleh tengok. Cek dalam live FB je. Kan kalau nak selidik kan kena hantar mata-mata. Cek dia mengajar, rakam. Tak payah rakam, tak payah apa dah. Sebab apa? Semuanya ada live.
Ambil situ je, cek molek. Dia ajar macam mana. Salah, pihak berkuasa kena tarik tauliah serta merta. Panggil berhadapan dahulu, tanya dulu molek, jelas salah, kena tarik. Tapi wallahu alam dah, setara mana hak pihak berkuasa anda ambil tindakan yang seumpama tu, wallahu alam. Sebab apa? Sebab ni membabitkan ajar pada masyarakat umum, Masjid Surau di Terengganu, bahkan dia akan ada live FB, satu dunia boleh mengikuti. Satu dunia boleh mengikuti. Tapi kalau ajar yang terang-terang salah, batal imam, tercabut akidah, ni bukan. Faham tak ni? Tapi bebas, sebebas-bebasnya boleh menyampaikan ilmu agama yang memang terang salah. Itu kata kita kena cermat molek. Nak belajar kena cermat molek, pihak yang jepuk kena cermat molek. Hak saya sebut tadi ilmu yang sebenar. Ilmu hakikah yang sebenar kena pilih nak letak di mana, nak ajar kepada siapa. Ni hak sebenar. Hak biasa berlakunya letak tak kena tepat, dia sendiri pun bukan ilmu hakikah yang sebenar, yang bukan dapat dari guru yang mursyid ataupun hanya membaca sendiri. Hak tu hak kita pergi kepada hak ilmu yang kita kena pilih untuk mengajar, ambil sempurna hak bicara berkaitan dengan perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Ada 3 bahagian. Dalil tabligh, wallahu a'lam.